Selamat pagi semua ya. Tanda pembelajaran yang kita akan belajar hari ini ialah 2.2.2 mendarab metrik dengan suatu nombor. Okey, diberi metrik A. Diberi metrik A ialah A, B, C, D ya, dan N ialah suatu nombor ya. N apa-apa nombor ya. Maka N ni, N darab dengan metrik A ni sama dengan tadi kita buat tadi ya. N darab dengan metrik A. So kita akan darabkan semua. N kena darab dengan keempat-empat unsur di dalam. So N kali A, NA, N kali B, NB, N kali C, NC dan N kali D ialah ND. Okey? Dan N ni dikenali sebagai skala. Ya, kita panggil dia skala. Okey. Pendarapan metrik dengan suatu nombor dikenali sebagai pendarapan skala. Ya. Apabila suatu metrik didarab dengan suatu nombor nyata, ya, suatu nyata seperti contohnya N, N boleh apa penilai, nombor nyata itu dinamakan sebagai skala. Okey, cuba kita tengok soalan ni. Diberi D ialah, metrik D ialah negatif 5, 4, 2, 1 kan. Hitung untuk A 3D. Okey, jadi darab 3 darab D. Jadi kita 3 darab dengan metrik D. Jadi 3 ni adalah skala kan. Darab dengan metrik D. So 3 akan darab dengan keempat-empat unsur di dalamnya. 3 darab negatif 5. Okey, yang pertama. 3 darab 4. 3 darab 2 dan 3 darab 1. Okey, susunan ni ya, tak ada koma ya. Susunan macam ni, ada jarak sikit. Okey, jadi kamu darabkan dia. 3 darab dengan negatif 5 ialah negatif 15. Okey, 3 darab 4, 12. 3 darab 2 ialah 6. Dan 3 darab 1 ialah 3. Ini maksudnya darabkan semua ni dengan, darabkan semua unsur ni dengan 3, nombor 3 ni ya. Okey, untuk B, negatif 1/2 darab dengan D ya. So, maksudnya negatif 1/2 darab dengan metrik D. Ya, ini adalah metrik D. So, negatif 1/2 akan darab dengan semua unsur di dalam ni. Okey, semua unsur ya. So, di sini maksudnya unsur yang pertama kita akan dapat negatif, negatif jadi positif kan. 5 darab dengan 1/2 ialah 5/2. Okey, so yang ni, sebab ini ialah negatif 1/2 darab dengan 4. So ini 1 kali ya, potong kita dapat 2. So negatif 1 kali 2, negatif 2. Okey? Kita dapat ni. Okey, untuk unsur yang ketiga, ini sebenarnya ialah persatuan, maksudnya boleh kita potong. So negatif 1 kali dengan 1, so negatif 1. So ini ialah negatif 1/2. Okey, yang ketiga ialah negatif 1/2. Okey. Di sini kita ada metrik A dengan metrik B. Okey, kita nak cuba tengok hukum dia. Nah, A tambah B dengan B tambah A. Tengok hukum ni ya. Okey, kita kata metrik A tambah dengan metrik B. Okey, cubakan apa yang kamu akan dapat. Pertama, 2 tambah dengan negatif 4. So, kita akan dapat negatif 2. Okey. Lepas tu, 7 tambah dengan 3. So, kita akan dapat 10. 6 tambah dengan 5. Berapa? 11. Dan 11 tambah dengan 8. 19. Okey. Okey, macam mana dengan ini pula? Terbalikkan. Okey, kita akan dapat apa? Adakah mereka sama? Okey, kita akan ambil B dulu tambah dengan A. Okey, ambil B dulu. Negatif 4 tambah dengan 2. Berapa? Negatif 2. Okey, sekarang 3. 3 tambah dengan 7. 10. Okey, kita ambil 5. 5 tambah dengan 6. 11. Dan kita ambil 8 tambah dengan 11. 19.
Adakah sama kan? Jadi maksudnya matrik A tambah dengan matrik A tambah dengan B sama dengan B tambah dengan A ya. So maksudnya penambahan matrik mematuhi hukum kalis tukar tertib. Ya, mereka adalah sama, boleh tukar ya. Okey, kita tengok yang tolak. Okey, tolak ya. A tolak B ya. Okey, kita tolakkan. 2 tolak 4. 2 tolak negatif 4. So 2 tambah 4 ialah 6. Okey. 7 tolak 3 4 kan. 6 tolak 5. 6 tolak 5 1. Dan 11 tolak dengan 8 berapa? 3. Okey, baik. Kita tengok lagi satu. Kalau B tolak A macam mana? Okay, B tolak A pula. Okay, B tolak A ya. Okay, B tolak A maksudnya unsur yang pertama ialah negatif 4. Negatif 4 tolak 2. So kita akan dapat negatif 2 kan? 3 tolak 7. 3 tolak 7 negatif 4. So 5 tolak 6 negatif 1. Dan 8 tolak 11 negatif 3. Sama tak? Tak sama kan? So maksudnya A tolak B tak sama ya. Tak sama ya. Tak sama dengan B tolak A ya. So penolakan matrik tidak mematuhi, penolakan matrik ini tidak mematuhi hukum kalis tukar tertib. So tolak tak boleh tukar tertib. A tambah boleh. Okay. Ini adalah hukum yang pertama. Okay, kita tengok hukum yang kedua. Okay, hukum yang kedua, bila ada satu unsur dengan matrik 2 tambah di dalam. Okay, H. Kalau kita tengok sini, kita terus tambah ya. Terus tambah sini ya. Okay, saya terus tambah. 2 tambah dengan negatif 4. So, kita akan dapat negatif 2 kan? Okay, 7 tambah dengan 3, kita akan dapat 10. 6 tambah dengan 5 ialah 11. Okay, 11 tambah dengan 8, 19. Okay, jadi negatif 2H kali ya. Kali dengan H semua. Okay, kali dengan H. Okay, kita akan dapat ini ya. Okay. Okay, kita cuba tengok ini. Adakah ini sama dengan dia? H kali dengan matrik A tambah dengan H kali dengan matrik B. Adakah sama dengan yang tadi? Okay, H kali dengan matrik A. So, 2H. 7H kan? 6H kan? 11H kan? Okay, kita kali dengan matrik dulu. Tambah dengan H kali dengan matrik B. So, kita akan dapat negatif 4H, 5H, 3H dengan 8H. Okey, adakah jawapan sama? 2H tambah dengan negatif H, negatif 2H. 6H tambah dengan 5H, 11H. 7H tambah dengan 3H, 10H. Dan 11H tambah 8H ialah 19. So, kedua-dua adalah bersama. Maksudnya tambah boleh kan? So, penambahan matrik ini mematuhi hukum kalis agihan. Okey, ini adalah hukum kalis agihan. Okey, kita cuba tengok yang tolak. Tolak macam mana? Adakah dia mematuhi? So, H, kita terus ambil A tolak B. Okey, kita ambil 2 tolak negatif 4. Jadi 2 tambah 4 ialah 6. Okey, 6 tolak dengan 5, 1. 7 tolak dengan 4, berapa? 7 tolak 3, 4. Dan 11 tolak 8, tolak 8 ialah 3. So, maksudnya kita ada 6H, H kali 1H kan? 4H dengan 3H. Okey, cuba tengok yang ni. Kita kali dulu. Kalau kita kali dulu boleh tak? Sama. Okey.
H dengan matrik A kan. So 2H, 6H kan. 7H, 11H. Okey, matrik yang pertama. Tolak dengan HB. H kali dengan matrik B. So, negatif 4H, 5H, lagi apa? 3H dengan 8H. Adakah mereka sama? Okey, jadi yang pertama 2H tolak dengan 4H. Jadi tolak-tolak dia tambah kan. 2H tambah ni. So 6H. 7H tolak dengan 3H, 4H. Okey. 6H tolak dengan 5H, H. 11H tolak dengan 8H, 3H. Okey, matrik ini. So, untuk penolakan matrik ni macam mana? Ya, dia mematuhi hukum kalis agihan. Jadi kedua-dua ni mematuhi hukum kalis agihan. Okey, ini hukum yang kedua. Okey, sekarang kita tengok hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga, bila kita buat dua matrik dulu, penambahan, baru tambah satu matrik. Ada sama dengan ni. Adakah sama dengan A, matrik A dulu, baru tambah dengan dua matrik. Okey. Kita cuba tengok A tambah B dulu. Kita ambil A tambah B. 2 tambah dengan ni. So berapa? 2 tambah dengan negatif 4, kita akan dapat negatif 2 kan? Okay. Itu 7 tambah 3, 10. 6 tambah dengan 5, 11. 11 tambah dengan 8, 19. Okey. Selepas tu tambah lagi dengan C. C ialah 9, 10, 2, negatif 1. Okey. Negatif 2 berapa? 7 kan? 10 tambah 2, 12. 11 tambah 10, 21. Dan 19 tolak 1 ialah 18. Okey, ini adalah jawapan dia. Macam mana dengan ini? Okey, A dulu. Okey, untuk ni. Ya, mana pen saya? Okey, A dulu. Okey, A ialah 2, 6, 7, 11. Tambah dengan B tambah C. Okey? Kita padam dulu. Oh, terpadam sana. Okey, tak apa ya. Okey, untuk ini. B tambah C berapa? B tambah C ialah, tengok B ya. Negatif 4 tambah 9, 5 kan? Okey, 3 tambah 2, 5. 5 tambah dengan 10, boleh ikut ya? 15. Okey, 8 tambah negatif 1. So, kita akan dapat 7. Right, betul ya? So, selepas tu kita akan 2 tambah 5 ialah 7. 9 tambah 7 tambah 5, 12. 6 tambah 15, 21. Dan 11 tambah 7 ialah 18. Okey, sama. So, maksudnya A dalam kurungan A tambah B, matrik A tambah B tambah C sama dengan matrik yang cara ni. So, dua-dua ni kita kata mematuhi hukum kalis sekutuan. Ini panggil hukum kalis sekutuan. Okey, ini adalah hukum yang ketiga. Ini untuk tambah ya. Macam mana dengan tolak? Tengok tolak, boleh tak? Tolak kita tak ada ya. Okey, tak apa. Kita buat yang sekarang yang hukum yang ketiga, 4. Bila satu matrik tambah dengan matrik kosong, matrik O dalam unsur dia ialah semua ialah sifar. Okey. So A tambah dengan sifar, kamu akan dapat juga balik. 2 tambah sifar 2. 7 tambah sifar 7. 6 tambah sifar 6. 11 tambah sifar 11. Macam mana dengan tolak? Cuba tengok tolak. A tolak sifar. Sama juga 2. 6 tolak sifar 6. 7 tolak sifar 7. 11 tolak sifar 11. Okey? So, maksudnya matrik dengan semua unsurnya adalah sifar dinamakan
matriks sifar. Kalau semua unsur di dalam ialah sifar, so kita nama dia matriks sifar. Okey, dan semua dia sifar. Unsur dia semua sifar. Penambahan dengan penolakan matriks A dengan matriks sifar. So A tambah sifar, matriks A sama akan dapat A juga, matriks A juga. Matriks A tolak sifar akan dapat matriks A juga, ya. So di sini kita kata, ya, ini contoh matriks sifar. Okey, matriks sifar yang ada macam ni, matriks baris, So ini adalah matriks satu kali 2. Ini matriks dia ialah 2 kali 3. Okey, ini adalah hukum yang keempat. Okey, sekarang kita cuba latihan ni, ya. Diberi P ialah ini kan. P dan Q ialah ini, Q ialah matriks Q, dan kita nak hitung 3 matriks P tolak Q. Okey. Okey, 3 P tolak Q, matriks P tolak Q. Jadi 3 di luar. Yang ni adalah matriks di dalam 2 ni. Ambil matriks P dengan matriks Q. Okey. Buat penolakan dalam kurungan dulu. Okey, buat penolakan dalam kurungan dulu, maksudnya 7 tolak 2 dapat 5. 9 tolak ni ialah tambah kan. 9 tambah 3 ialah 12. Okey, dan negatif 3 tolak 1. Negatif 3 tolak 1, negatif 4. 8 tolak 5 ialah 3. Ialah 8. Okey, selepas dah siap ni, penolakan kita akan darab dengan 3. Akan darab dengan 3. Jadi 3 kali 5, 3 kali negatif 4 kan. Dapat ni. Okey, kita akan dapat jawapan ni. Okey. Baik. Okey, sekarang kita cuba latihan ni. Nah, untuk soalan A, ya. 1/2 kali dengan matriks ini, ya. Matriks lajur, ya, ini. Tolak dengan, semua kena sama, ya. Kalau penambahan dengan penolakan, matriks dia kena sama, ya. Sama peringkat matriks dia. So, tolak ni. So, hitung, kita nak cari nilai X dengan nilai Y, ya. Jadi, mula-mula kita akan darabkan ini. Sebab yang ni, yang pertama ni kena darab dengan 1/2 kan. So, boleh kita potong. Ini 1, ini adalah 2. Okey, kedua-dua kena cancel juga. Kedua-dua. So, 2 kena cancel dengan ni. Dapat 6. Sebab dia darab dengan 2-2. Maksudnya, dia 1/2 darab dengan 4. Satu lagi. Okey, dapat 2. Tak lagi 1/2 kena darab dengan 12. Okey. So, dapat 6. Dua-dua kena darab. Okey, 2, 6. So, tolak dengan X. Matriks ni X negatif 3 sama ni. Okey, buat satu persatu dulu. So, selepas tu, baru kita buat matriks ni dulu. Penolakan ni dulu. 2 tolak X, 2 tolak X. Tak boleh pemudahkan. 2 tolak X. So, 6 tolak negatif 3, ya. So, sama dengan matriks ni, 5Y. So, kita cari nilai X. 2 tolak X adalah 5. So, X adalah negatif 3. Okey. So, untuk ini, S 6 tolak dengan negatif 3 sama dengan Y. So, 6 tambah 3 sama dengan Y. So, Y sama dengan 9 kan. So, Y sama dengan 9. Ya. 6 tambah 3 ialah 9. Okey, untuk B, ya. Untuk B, diberi 4R tambah dengan matriks ini, tambah dengan ini. Kita nak cari matriks R. Ya, kita nak cari matriks R. Okey, jadi kita tulis 4R dulu, tambah dengan matriks ini, dengan ni kan. Okey, 4R. Okey, jadi matriks ini kita akan bawa ke sebelah kanan. Kita bawa dia. Sebab ini adalah tambah. Tu bawa ke sana jadi tolak. Okey, bawa sana jadi tolak. Jadi dapat ni. So, jadi kita kena buat tolak dulu, penolakan dulu. Negatif 3 tolak 9, negatif 12. Ya. 4 tolak sifar, 4. 10 tolak 2, 8 dengan 1 tolak negatif 3 ialah 4.
Okey, kita buat penolakan. Selepas tu, sebab ni 4A kan. 4 kan. 4 bila bawa sana ialah 1/4 ya. Pindah ke sana jadi 1/4 sebab ini adalah 4/1. Jadi pindah ke sana jadi 1/4 terbalik ya. So dan darab dengan matrik ini. So okay, nampak ya 4A sama dengan A. Kalau 4A sama dengan A, so nak cari A ialah A/4. Sama juga dengan 1/4 A. So kita akan 1/4 ni akan darab dengan semua unsur ni. So kita akan dapat matrik ini. Okey, cuba kita tengok soalan ni. Purata bilangan kenderaan di suatu kawasan parkir untuk setiap hari bagi 5 hari bekerja diwakili dengan jadual X. Okey, ini jadual X. Jadual Y pula mewakili purata bilangan kenderaan pada hujung minggu. Yang ini adalah hujung minggu. Okey, jadi kita ada berbumbung dengan tidak berbumbung. Kita ada kereta dengan motosikal. Okey, hitung bilangan kenderaan yang parkir ya di kawasan tersebut dalam seminggu. Okay. Ini untuk 5 hari kan. Setiap hari bekerja diwakili. Ini ialah hari Minggu. Okey, jadi untuk ini ialah matrik S. Katakan ini ialah matrik S, ini ialah matrik Y. So, ini bekerja hari kita ada berapa hari? 5 hari kan. So 5X 5X. Okey, yang sini hujung minggu ni 2 hari. Ya, satu minggu ada 7 hari. Jadi hujung minggu ialah 2 hari. So ini ialah 2Y. 2Y. So tambahlah sebab kita nak cari bilangan kenderaan yang diparkir di kawasan tersebut dalam seminggu. Okey, 5 hari bekerja tambah dengan 2 hari pada hujung minggu. Jadi kita akan darab lah. Kita ambil 5. Macam kita akan buat matrik ya. Matrik dia adalah 42, 8, 20, 11. Ya, matrik AX. Matrik Y ialah 25, 5, 12, 3. Ini adalah matrik Y. Jadi kita akan darabkan 5 kali 42, 5 kali 20, 5 kali 8, 5 kali 11. So akan dapat ini. Ya. Ini pun sama 2 kali 25, 2 kali 5, 2 kali 12, 2 kali 3. So kita akan dapat ini, matrik ini. Ya. So selepas tu kita tambahkan dia. Sebab kita nak cari jumlah dia. 210 tambah 50. So kita akan dapat 260. 40 tambah 10, 50 dan 100 tambah 24, 124. 55 tambah 6 ialah 61. Tanda pembelajaran yang seterusnya ialah 2.2.3 mendarab 2 matriks. Okey, cuba tengok sini. Kalau di sini ditulis PK, PK di sini maksudnya matrik P darab dengan matrik K. Ya, wakili dengan huruf besar. P darab dengan K. Jadi ini adalah matrik P, ini adalah matrik K. Cuba kita tengok peringkat matrik untuk P. Ini adalah 2 dengan 3. 2 darab 3 ya. So ini adalah matrik K ialah 1, 2, 3. 3 darab 1. Okey, mereka mesti mempunyai sama ya. Supaya kita boleh potong ni. Okey, cuba tengok ya. Macam mana kita nak darab ni dulu. 16 ya. Barisan pertama semua. Okey, 16 darab dengan 25 kan. Akan tambah 18 darab dengan 30. Matrik ya. Unsur yang kedua darab dengan unsur yang kedua ya. Darab dengan 30. Unsur yang ketiga darab dengan unsur yang ketiga. Okey, 11 darab dengan 20. Okey, untuk baris yang pertama. Okey, untuk baris yang kedua, unsur yang pertama darab dengan unsur pertama lagi. 5 kali darab dengan 25. Ya. Unsur yang kedua akan darab dengan unsur yang kedua. Dan unsur yang ketiga akan darab dengan unsur yang ketiga. Okey, kita tengok ni dulu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi ya. Okey, so kita akan jumlahkan semua ni. Okey, darab tambah semua ni. So kita akan dapat ni ya. 1160 dengan 505. Okey, cuba kita perhatikan peringkat matrik ini. Ini adalah 2 darab 3. Nampak tak? Ini 3 darab 2.
kita darab 1. Sebenarnya matrik ini mesti ada sama. Ya, jadi kita boleh potong. Ini contoh yang saya buat ya. Okey, saya potong 3 ini. So, maksudnya matrik yang saya akan dapat nanti, matrik tunggal ni adalah dalam bentuk peringkat dia ialah 2 dengan 1. Nampak tak? Kita akan dapat peringkat dia 2 dengan 1 ataupun 2 darab 1. Okey? Jadi secara umum dia, untuk mendarab dua matrik A dan B, bilangan lajur matrik A ya mesti sama dengan bilangan baris matrik B. Ingat bilangan lajur matrik A, lajur A ya. Biasakan lajur A dengan matrik B baris dia mesti sama. Bilangan baris matrik A dan bilangan lajur matrik B menjadi peringkat bagi hasil darab dua matrik itu, iaitu AB. Okey, kita tengok ni, peringkat ni A. Peringkat A ni ialah lajur bilangan lajur dengan baris dengan lajur kan. Okey, katakan ni ialah M dengan N, M kali N. Ini ialah N kali P. Okey, jadi maksudnya N ni, okey, nampak tak? Matrik A ialah bilangan lajur. Nampak tak? N untuk matrik A ialah lajur, kan? Matrik B, N di sini ialah baris, bilangan baris. Jadi untuk mendarab dua matrik ini, matrik yang pertama mesti bilangan lajur dia mesti sama dengan matrik yang kedua ialah baris. Faham tak? Dua-dua kena sama. Yang tadi saya potong kan yang 3-3 tu. Dua-dua dia kena sama baru kita potong dia. Nampak tak? N dengan N. Ini M dengan P. So maksudnya di matrik A ni, yang ni lajur. Yang ni ialah baris. Dua-dua ni kena sama. Kena sama. Jadi kita dah hapuskan dia. Jadi yang tinggal ialah N dengan P. So pada akhirnya matrik kita ialah M darab P. Okey? M dengan P kan? M darab P. Jadi di sini kesimpulan bilangan lajur dengan lajur matrik A dengan bilangan baris B. Okey, jika matrik A mempunyai peringkat M kali N yang tadi saya kata dan matrik B mempunyai N kali P, maka pendarapan AB boleh dilakukan dan peringkat AB ialah M darab P. Okey, kita tengok soalan ni ya. Diberi matrik C ialah 8, 3 kan. Ini adalah matrik apa? Matrik lajur. Dan matrik D ialah ini 2 kali 2. Ini ialah berapa? Matrik ini adalah 2 baris dengan 1 lajur. 2 baris dengan 1 lajur. Okey, 2 dengan 1. Ya. Ini matrik D ialah 2 baris dengan 2 lajur. 2 dengan 2 matrik ya. Okey. Tentukan sama ada pendarapan CD. Okey, kita tengok pendarapan CD dan DC boleh dilakukan atau tidak. Jika boleh, nyatakan peringkat hasil darab matrik itu. Okey, boleh tak? Okey. Peringkat matrik C ialah 2 dengan 1. Peringkat matrik D ialah 2 dengan 2. Nampak? Okey, nampak? Tengok, nampak tak? Tadi saya dah kata ini lajur, ini baris. Kena sama. Kena sama. Tapi ini tak sama. So, maksudnya pendarapan CD tidak boleh dilakukan kerana bilangan lajur baris matrik C tidak sama dengan bilangan baris D. So, yang ini pertama ni tak boleh dijalankan. Okey, cuba tengok DC pula ya. Kita kata DC. Okey, DC pula D darab dengan C. Boleh tak? Okey, kalau D kita kata 2 dengan 2. Kalau C 2 dengan 1. Tengok. D punya lajur dengan C punya baris sama. Okey, faham Sama kan? So peringkat DC ni sama kan ni. So barulah
pendarapan di C boleh dilakukan kerana bilangan lajur matrik D sama dengan bilangan baris bagi matrik C. So selepas kita darab, kita akan dapat matrik apa? Kita akan dapat matrik 2 dengan 1. Okey. So ingatlah kena sama ni baru boleh kita buat. Okey. Kita akan lakukan ni ya. Diberi matrik A ialah 2, 3, 1, 5 dan matrik B ialah 6, negatif 7, negatif 2, 1. Hitung AB. Boleh tak dilaksanakan ni? Boleh tak? Sebelum saya mula, ini ialah matrik apa? Peringkat matrik ialah 2 dengan 2 kan? So ini pun 2 dengan 2. So ini sama, lajur dengan barisnya sama. So boleh buat ya, boleh. Dan kita akan dapat apa? 2 dengan 2 juga. Nanti jawapan kita ialah dalam bentuk matrik 2 dengan 2. Okey. Macam mana kita sekarang kita nak mendarab ya? Perhatikan baik-baik ya sekarang ni. Perhatikan macam mana saya mendarab ya. Okey. Sekarang ni dia ada tadi yang satu lajur je, sekarang ada 2 lajur. Matrik yang kedua sekarang ni ada 2 lajur. Nampak tak? Matrik yang kedua ni sekarang ada 2 lajur. Tak kisah matrik pertama ya, tapi matrik yang kedua ada 2 lajur. Okey, bila ada 2 lajur, kita ambil yang pertama, kita ambil baris pertama, ini ada baris pertama dengan lajur yang pertama. Okey, kita ambil 2 ni. Nombor 2 ni darab dengan 6. 2 darab 6. Darab lepas tu baru kita tambah. Okey. Unsur yang pertama dengan unsur yang pertama. So selepas ni unsur yang kedua 3 dengan negatif 2 darab. Dan nampak tak? Okey. Kita akan dapat ni saya dah pecahkan 2 kepada 4 sebab kita akan dapat matrik ini kan 2 dengan 2. Betul dah? 3, 1, 2, 3, 4. So untuk ini 2 darab dengan 6, 12. 12 tolak 6, kita akan dapat 6. Betul tak? 6 kan? So maksudnya unsur pada baris pertama dan lajur pertama. Baris pertama darab dengan lajur pertama. Okey, faham dulu, saya baru teruskan. Okey. Buat yang pertama dulu. Ini step yang kedua. Kan step yang kedua. Yang kedua ialah kita ambil baris sebab dia ada lagi kan. Sebab dia ada 2 lajur. Kalau dia ada 2 lajur, kena darab lajur pertama, lajur kedua. So baris yang pertama kena darab dengan lajur yang kedua pula. So baris yang pertama darab dengan lajur yang kedua. Okey, tadi ini dah settle kan 6 ya. Okey, sekarang kita buat yang ni ya. Akan dapat jawapan di sini, lajur yang kedua. Okey, 2 darab dengan negatif 7. Okey, tambah dengan 3 darab dengan 1. Okey, nampak tak ni? 2 darab dengan negatif 7 tambah dengan 3 darab dengan 1. So, kita akan dapat jawapan dia apa? Negatif 14 tambah 3. So, kita akan dapat negatif 11. Okey, untuk ni unsur yang baris pertama dan okey, tadi yang pertama ialah baris 1 dengan darab dengan baris 1 dengan lajur 1. Ini baris 1 dengan lajur 2 ya, darab dengan lajur 2 ya. Seterusnya baris 1 dah siap. Kita akan pergi ke baris yang kedua. Baris yang kedua akan darab dengan lajur 1. Okey, darab ya. Okey, sama dengan tadi prosedur dia. 1 darab dengan 6 tambah dengan 5 darab dengan negatif 2. Okey, boleh ikut ya. 1 darab dengan 6 tambah dengan 5 darab dengan negatif 2 ya. Okey. Okey, tadi 6 dengan negatif 1 dah siap ya ini. Okey, jadi ini dah siap tadi. Saya dah buat ni. Okey, sekarang ini pula. 6 tambah okey, sebab ni negatif 10 kan. So 6 tolak 10 dapat negatif 4. Okey, kita akan dapat negatif 4. Okey, so ini akan dapat. So maksudnya ini adalah apa dia? Sekarang baris yang kedua. Baris kedua dengan lajur 1. Okey. Okey, seterusnya.
tadi kita dah buat kan. Masih ada lagi satu lajur. Jadi baris yang kedua kena darab dengan lajur yang kedua juga. Sekarang darab lajur yang kedua. Okey, nanti unsur ni ialah baris 2 darab dengan lajur 2. Okey, jadi kita ambil sini. Okey, 1 darab dengan unsur yang pertama dengan unsur pertama. Okey, 1 darab negatif 7. Tambah ya, mesti tambah 5 darab dengan 1. Okey? 5 unsur yang kedua dengan unsur pertama dengan pertama, unsur kedua. So negatif 7 tambah 5 ialah negatif 2. Okey? So, tadi kita dah darab kan? Kita dah darab kan? Okey, saya tunjukkan ini. Okey, kita dah kesimpulan. Okey, kesimpulan daripada ini ya. Boleh ya? Okey. So, sini. Okey. Nampak tak? So, sekarang kita dah cepat buat ya. 2, okey, baris 1 dengan lajur 1. Okey. Okey, baris 1, ini baris 2. Baris matrik pertama ialah baris. Matrik kedua ialah lajur. Darab. So, okey, 2 darab 6 tambah 3 darab negatif 2. Okey, faham ini pertama. Yang kedua, 2 darab negatif 7 tambah 3 darab 1. Okey, ini yang unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, baris 2 dengan lajur 1. 1 darab 6 tambah 5, 1 darab 6 tambah 5 darab negatif 2. Okey, unsur yang ketiga. Unsur yang keempat, 1 darab negatif 7 tambah 5 darab 1. Okey, kita akan dapat 6 negatif 1, 6 negatif 11, negatif 4, negatif 2. Okey. So, di sinilah. So, bila kita kata unsur yang pertama darab unsur yang kedua. Okey, ini ialah hanya satu lajur ya. Ini satu lajur, maksudnya kita akan dapat jawapan dalam satu lajur. Ya, tadi ini 2 lajur. Okey, sebab kita berpotong. Nampak tak? 2 dengan 2 potong, jadi tinggal 2, 1. So, matrik kita akan 2, 1. Okay. Okey, baik. Kita tengok ni ya. Diberi matrik E dengan matrik F, dengan G ya. Ada 3 matrik. Okey, pertama kita tengok matrik G dengan matrik E. Okey. Okey, G dengan E. Okey, G ialah apa? G ialah 4, 3. Kita kena tengok peringkat dia. Buat dulu peringkat apa? 1 dengan 2. Tulis 1 dengan 2 ya. Okey. Darab dengan matrik ni. Matrik E. Okey, untuk matrik darab, so ini adalah 2, 3. So maksudnya di sini kita ini sama kan? So dah potong ya. So kita akan dapat akhirnya kita akan dapat matrik 1 dengan 3. Betul lah 1 dengan 3. Cuba kita tengok macam mana buat. Okey. Saya dah kata matrik yang pertama, hasil darab matrik ialah peringkat yang 1 dengan 3. Tadi saya dah kata pertama kita mesti guna baris. Ingat baris So ini adalah, kalau ini adalah satu baris, nanti jawapan kamu ni hanya satu baris lah. Sebab ni satu baris kan. Satu baris, nanti jawapan mesti satu baris saja, tak boleh 2 baris. So, untuk ni di sini pertama, tapi yang senangnya kalau tak buat ini, kita pun tengok, kita tahu dah. Okey, apa jawapan, apa peringkat matrik ni? Kita tengok matrik yang pertama kita guna baris. Satu kan? Satu baris kan? Betul tak satu baris? Berapa lajur? 1, 2, 3. 3 lajur. So, peringkat matrik yang kita akan dapat ialah 1 baris 3 lajur. Nampak? 1 baris 3 lajur. 1 dengan 3. Okey. So di sini ingat matrik yang pertama ialah baris. So 4 darab dengan negatif 5. 4 darab dengan negatif 5. Okey. Okey. Tambah dengan 3 darab dengan negatif 4. Unsur pertama dengan unsur pertama. So kita akan dapat ini ya. Nampak? Dia ada 3.
Ya, ini space So kedua, dia ada laju lagi. Kalau dia ada 4 laju, kena 4 juga. So baris yang pertama juga 4 dengan unsur yang ni pula. Mana? Okay, jadi saya tulis bagi kamu clear sikit ya. So ini adalah baris satu, ada satu baris saja. Tapi sini ada 3 laju. Laju 1, laju 2, laju 3. Okay, maksudnya satu baris ni kena darab dengan 3-3 ni. Okay, so yang kedua pula. Nampak tak? Ini baris sini. Okay, 4 darab dengan negatif 1, nampak? So tambah dengan tambah ya. 3 darab dengan 8. Okay, ini yang kedua. Okay, laju yang ketiga. Laju yang ketiga, 4 darab dengan sifar, tambah dengan 3 darab dengan 7. Okay, nampak tak ada 3? 3 baris, 3 laju kan? So, jumlahkan dia ada. Kamu akan dapat 8, jumlahkan ni, kamu akan dapat 20, dan jumlahkan ni, kita akan dapat 21. Okay? Okay, sekarang untuk B. Okay, B. B ialah FG. FG ya. FG. Tak payah tulis kali tak apa. Kita boleh pisahkan sikit. Okay, FG. Tengok peringkat matrik dia. 2 ya. Setakat ni kamu dah boleh tahu kan peringkat matrik itu macam mana. Okay, ini ada 2 baris, 2, 1 ya. Ini adalah 1 baris, 2 laju, 1, 2 ya. Nampak tak? 1 ni sama. Dua-dua sama. So ni boleh digunakan, boleh dijalankan. So kamu akan dapat depan akhir ni kamu akan dapat matrik apa? 2 dengan 2 ya. Nampak tak? 2 dengan 2. Okey, kalau tanpa buat ini, okey. Tadi yang saya kata kamu cuba tengok aja. Jangan tanpa buat ini ya. Cuba tengok aja ya. Okey, ini berapa baris? Saya kata matrik yang pertama guna baris. Matrik yang kedua guna laju. Berapa baris? 1, 2. Betul tak 1, 2? 1, 2. 2 baris. Berapa laju? 1, 2. 2 laju. So tengok sini pun tahu dah. Nanti kita akan dapat, selepas kita siap, kita akan dapat matrik dia ialah 2, 2. 2 baris, 2 laju. Okay. So di sini, di sini kita ada, cuba bye-bye ya, perhatikan ini ada 2 baris punya. Ada 2 baris. Ada berapa laju? 2 laju punya, ya. Okey, jadi kita akan buat baris dulu. Baris yang pertama dulu. Okey, baris yang pertama. Baris yang pertama darab dengan laju pertama. Tapi laju pertama itu hanya 1 nombor. 1 nombor je. Bila dia 1 nombor, kita tak payah tambah lah. Faham tak? Kalau ada 2 nombor, tambah, kena guna tambah. Tapi di sini adalah tunggal, nampak tak? 1 je. So tak payah tambah. Nampak tak? Sini tak payah tambah. Tadi kena tambah kan? Sekarang laju ni ada 1 nombor je. So kita tak payah tambah. Nanti dia kata kenapa tadi cikgu saya kata tambah, kenapa ni tak tambah? Sebab ada 1 je unsur. Tadi punya ada 2 unsur kan? Okay? So negatif 2 ini baris pertama dengan laju pertama. Negatif 2 darab dengan 4. Nampak tak? Itu aja, tak payah tambah. Sebab dia 1 unsur je. Okay? Jadi baris pertama dengan laju. Ada laju 2. Negatif 2 darab dengan 3. Nampak tak? Baris pertama dengan laju yang kedua. Ini yang laju ya. So di sini ini adalah baris pertama, ini baris kedua. Ini laju pertama, ini laju kedua. Okey. So di sini baris pertama kita dah siap. Okey? Kan kita pergi ke baris kedua. Baris kedua kena darab dengan laju 1. 7 darab 4. Okey? 7 darab 4. Lepas tu kena darab dengan laju 2. 7 darab 3. Okey, boleh ikut? Okey? So di sini sangat penting. Yang ni tak apalah kamu dah dapat jawapan. Tapi di sini sangat penting. Bila kamu guna tambah, bila tak payah guna tambah. Sebab di sini tak ada 2. Kalau ada 2 unsur, ada 2 unsur untuk laju 1 kena tambah. Faham tak? Kalau 1 aja tak payah. Okey? Jadi just darab aja. Just darab aja. Satu. Ini darab dapat 1 sini. Okey? Ini darab dapat sini. Ini darab dapat sini. Okey. Okey ya. Okey, cuba kita tengok GF pula.
Okey, untuk GF ni, G, nampak tak G? Peringkat dia ialah, peringkat matrik ialah 1 dengan 2. Satu baris, 2 lajur. Betul Okey, untuk F pula ialah 2 baris, 1 lajur. Okey, tadi saya dah kata matrik pertama baris dengan matrik yang kedua lajur. Matrik yang pertama lajur dengan matrik yang kedua lajur kena sama lajur dengan baris kena sama Okey, sama, baru kita boleh buat. So, kita akan dapat peringkat dia selepas hasil darab kita akan dapat 1 dengan 1. Okey, nampak? 1 dengan 1. Okey, kalau kita tanpa buat ini, kita tengok ni. Berapa baris? 1 baris. Kan? 1 baris. Berapa lajur? 1 lajur. So peringkat dia ialah, peringkat matrik ialah 1 dengan 1. Kamu akan dapat ni. Tadi kamu akan rasa pelat sikit. Kenapa dapat jawapan macam ni saja? Kan? Padahal jawapan dia banyak kan? So memanglah peringkat dia. Cuba kita tengok 4. Tadi lagi sekali, ini adalah baris. Kita garap dengan lajur punya. Okey. Jadi 4. Di sini baris ini adalah 1 baris saja. Tapi ada 2 unsur. Ada 2 unsur Kalau 2 unsur saya dah kata kena tambah. Kena tambah. Kalau 1 unsur tak payah tambah. So ini ada 2 unsur dalam baris ini. Jadi kena tambah. Sama dengan sini. Nampak tak? Ada 2 unsur dalam lajur ni. So kena tambah punya. Jadi 4 darab dengan negatif 2. Kan? Unsur yang pertama dengan unsur yang pertama. Tambah unsur yang kedua dengan unsur yang kedua. Tak ada dah. Dah selesai dah. Kita dah buat semua dah. Okay? Kita dah selesai. Maksudnya kita dah tambahkan. So kita dapat 13. Okay? Negatif 8 tambah 21 dapat 13. So jawapan ni dalam dapat 13 lah. So ini adalah peringkat matrik 1 dengan 1. Okay? So sentiasa semak peringkat matrik yang terhasil sebelum pendarapan. So kamu semak dulu. Semak dulu peringkat matrik dia sebelum pendarapan. Jadi kamu dah tahu apa jawapan selepas hasil darab, apa peringkat matrik kamu. So misalnya peringkat matrik M kali N darab dengan ni, so kamu akan dapat ni kan, N dah potong kan, so dapat N dengan P. So selalu ingat, kena buat dulu. Okay. Now, diberi matrik K, matrik K, matrik L. Okay. Macam mana nak buat ni? Kalau dia tulis kuasa 2. Kalau kuasa 2, maksudnya 2 yang sama. Kuasa 2 maksudnya L adalah sama. So, L. Matrik L darab dengan matrik L. So, ambil matrik L darab dengan matrik L. Okay. Now, di sini, ada tak mereka boleh buat? Ini adalah 2 dengan 2. Ini pun sama, 2 dengan 2. Kan? Matrik 2-2. So bolehlah. So kita akan dapat apa nanti? Peringkat matrik ialah 2 dengan 2 juga. Okay? Ini baris 1, ini baris 2. Ini baris So di sini ialah lajur dengan lajur. Okay. Jadi baris yang pertama darab dengan lajur yang pertama So negatif 4. Unsur yang pertama, ingat ini kena tambah kan? Sebab ada 2 unsur. Nampak tak? 2 ada lebih daripada 1 unsur kena tambah. Kalau dia 1 unsur dia tak payah. So negatif 4 darab negatif 4 darab dengan negatif 4. So dapat 16. Sekarang dah teruskan negatif 4 darab negatif 4 16. Tambah 2 darab sifar. Okey? Dan nampak unsur pertama, so dapat 16. Okey, baris yang pertama, selepas tu baris yang pertama dengan lajur 2. So negatif 4 darab 2, negatif 8 tambah dengan 2.
So dapat negatif 6. Okey, ini unsur yang kedua. Lepas tu ada baris pertama dah siap, buat baris kedua. Baris kedua ialah sifar darab dengan laju yang pertama ya. Sifar darab negatif 4. So dapat sifar. Okey, tambah. Okey, unsur yang kedua. Unsur yang kedua dengan unsur yang kedua. So satu darab sifar. So dapat sifar jugalah. Okey, yang ni yang keempat ni. Baris yang kedua dengan laju yang kedua. Ya. Sifar darab 2 sifar tambah dengan 1 dapat 1. Okay. Sebab yang ni ingat yang ni kalau ikut sini ada lebih daripada satu baris, lebih daripada 2 lajur ya. Baris pertama dengan lajur yang pertama. Baris yang kepanan dengan lajur yang kedua. Baris yang kedua dengan lajur yang pertama. Baris yang kedua dengan lajur yang kedua. Kalau lebih daripada satu baris, lebih daripada satu lajur. Okey. Untuk B. Okey, yang ni tadi sebab kita dah L kuasa 2 ada jawapan di sini kan, 16 negatif 6 kan. Ini, so dia akan kita ambil terus dari sini ya. Okey, jadi K darab dengan L kuasa 2. Jadi kita ambil matrik L. Okey. Kalau soalan yang pertama kita dah buat, so kita ambil jawapan daripada A sajalah. Tak payah buat 2 kali. Okey. Kita ambil terus daripada jawapan dari A, darab aja. Sekarang tengok ni. Okey, macam mana kita buat? Okey, cuba kita tengok berapa peringkat matrik ni. Peringkat matrik ni 3 baris, 3 dengan apa? 3 dengan 2 kan? Betul kan? Ini 2 dengan 2. Nampak beza ya sebab dia peringkat dia tak sama ya. Tapi mereka boleh buat. Sebab ia ni lajur dengan baris sama. Boleh kita potong. Okey. So akhirnya kita akan dapat 3 dengan 2. Betul tak? Tengok akhir dia. 3 baris dengan 2. Kita akan Okey. Jadi cuba berhati-hati sikit ya. Tidak baris ada 3 baris ni. Baris 1, baris 2, baris 3. Okey, ada 3 baris. Ada berapa lajur? Lajur 1, lajur 2. Jadi, yang ni kita kena ada baris pertama dengan lajur 1. Baris 1 dengan lajur 2. Kan? Baris 2 dengan lajur 1. Baris 2 dengan lajur 2. Baris 3 dengan lajur 1. Baris 3 dengan lajur 2. Okey? Okey, jadi baris 1 dengan lajur 1. 3 darab 16. Okey, nampak? Kena tambah sebab ada 2 unsur. Ada 2 unsur. 3 kali dengan 6, darab dengan 16, 48 tambah sifar. Okey? Unsur yang pertama. Baris 1 lagi dengan lajur 2. Nampak? Kita dah siap ni. Okey, sekarang ini yang kedua. Baris pertama. 3 darab 3 ketiga 6 tambah dengan 2. Okey? Kita dah dapat ni ya. Okey, sekarang ketiga. Baris 2 lajur 1. Negatif 16 tambah sifar. Okey. Baris 2 dengan lajur 2. Okey, nampak ini? Baris 3 lajur 1. Ini. Dan baris 3 lajur 2. Ini. Baru kita jumlahkan, kita akan dapat matrik 3 dengan 2. Ya. Baris 1 lajur 1. Baris 1 lajur 2. Baris 2 lajur 1. Baris 2 lajur 2. Baris 3 lajur 1. Baris 2, 3 lajur 2. Okey, biasanya. Okey, untuk ini L kuasa 3. Jadi L kuasa 3 sebab soalan ni ada L kuasa 2. So L kuasa 2 darab dengan L. Tak payah darab, teruskan aja. Matrik ini dengan ini teruskan. Darab, ini dah faham darab. So, L kuasa 2 dah dapat ni. L kuasa 3. L kuasa 2 darab L ya. Okey, tengok peringkat matrik dulu sebelum kita darab. Okey, peringkat matrik apa ni? 2 dengan 2. Ini 2 dengan 2. Betul? Okey, maksudnya lepas tu kita potong. Lepas tu kita potong, kita akan dapat matrik 2-2. Betul dah? 2-2. Ataupun kalau kita tak buat ni, kita tengok pun tahu dah. Kita tengok sini.
Metrik yang pertama cikgu kata mesti baris. 1, 2. 2 baris. Okay. Metrik yang kedua kita kira lajur. 1, 2. So maksudnya 2 dengan 2. Okay. So di sini baris 1, baris 2 kan. Ini lajur 1. Selalu macam ni ya, ikut step ni. So sini ada 2 je. Ada 2 unsur jadi kena tambah. Baris 1 dengan lajur 1, baris 1 dengan lajur 2. So buat satu dulu, buat satu baris dulu. Habiskan dulu, baru lajur 1, baru buat lajur 2, baris 2. Okey? Jadi 16 darab dengan unsur yang pertama dengan unsur pertama kan. Tengok tak? Negatif 64 tambah dengan ini 6 negatif 6 darab sifar tambah ya. Okey, lepas tu baris 1 dengan lajur 2. Okey, baris 1 dengan lajur 2. 16 kali 2 tambah dengan ini negatif 6 ya. So baris 2 dengan lajur 1, sifar dengan negatif 4. Okey, sifar kan darab 1 darab sifar juga. Okey, selepas ni baris 2 dengan lajur 2. Baris 2 dengan lajur 2. Sifar darab 2, sifar lah kan. 1 darab 1, 1 kan. Baru kita tambahkan. So kita akan dapat metrik 2 dengan 2. Okey. Okey, kita cuba yang lebih mencabar ya. Ini metrik ini darab ni sama dengan ni, kita akan hitung nilai X dengan Y. Okey, kita nak cari nilai Y. Sebelum ni kita tengok peringkat metrik dia. Okey, peringkat metrik yang pertama. Satu baris kan? 1 dengan 2. Betul tak? So ini apa dia? 2 dengan 2. So maksudnya potong kan? So kita akan dapat peringkat metrik 1 dengan 2. Betul tak? Ini 1 dengan 2. 1 dengan 2. Okey, boleh ya? Okey. Jadi kita ambil ini, tadi soalan ni ini kan. So kita darab. Sebenarnya kita darab 2 ni dulu. Kita darab dulu ya. Okey. Darab ni dulu. So tadi cikgu dah kata yang ni adalah baris. Ini adalah lajur kan. So sini apa dia tadi? Baris 1 dengan lajur 1. Baris 1 dengan lajur 2. So dah habis kan? Tak ada lagi baris 2, baris lajur 3. So dah siap. Ada dua cara je buat ni. Okey. So maksudnya 6x baris 1 kali dengan ni 6x kali 2. Tengok. 6x kali 2. Tambah sebab ada 2 unsur kan? Satu unsur tak payah. So ini kali dengan ni. Ini kali dengan. Nampak? Ini unsur pertama dengan ni, unsur kedua ni. So kita kali dapat unsur dapat ni lah. Okey, selesai lah ni kan. Okey, yang kedua, baris 1 dengan lajur 2. So ini dengan ni. So 6s kali 3. 6s kali 3 nampak? 6s kali 3 kan? Tambah dengan negatif 5 kali 4. Okey? So kita tak boleh gabung So ini tak boleh. So kita dapat 12x tolak 5. Nampak? 12x tolak 5. Tak boleh pemudahkan sebab ada x. So ini 6 tambah 18x tolak 20. Okey. Belum selesai lagi. Dia kata sama dengan ini kan? So ini tadi dah siap sama dengan 7 1 tolak y. Okey, nak cari nilai x kan? Okey, keluarkan ni. Dua-dua pun ada x. Tapi kita keluarkan ni senang lah sebab ini ada ni y. So tak boleh buat. So kita buat yang pertama dulu. 12x tolak 5 sama dengan 7. Nampak? 12x tolak 5 sama dengan 7. 12x bawa ke sana tambah. So 7 tambah 5, 12. So x ialah 1. 12 bagi 2 ialah 1. Okey? Okey, next one. Nak cari y pula. Sini ada y kan. So 18x tolak 20 sama dengan 1 tolak y. 1 tolak y kan. So sebab tadi x saya tahu 1. So gantikan x dengan 1. So tolak 20 ialah 1 tolak y. So 18 tolak 20 ialah negatif 2. Sama dengan 1 tolak y.
Okey, sampai sini. Okay, mungkin ada yang kurang nampak ni, nanti satu-satu tolak Y kan. Okey, kalau kita nak bawa Y ke sana pun boleh. Y sama dengan 1. Negatif 2 ni bawa ke sana, jadi tambah. Okay, Y sama dengan 3. Okay. Okay. Okay, jadual di bawah menunjukkan unit saham yang dibeli oleh Carrier dan Mashmut. Okay, Carrier dengan Mashmut ada saham A, saham B. Okay, diberi harga seunit saham A dan seunit saham B semasa pembelian ialah RM1.50 dan RM 82 sen. Hitung jumlah pelaburan Carrier dan jumlah pelaburan Mashmut. Dia nak jumlah pelaburan. So kita kena masukkan dia dalam matrik. Okay, matrik ya. So maksudnya kita masukkan dalam matrik A 5,000, 4,000, 2,000, 6,000 kan. Okay, kita buat macam ni. Yang ni adalah harga saham dia. RM1.50 dengan 80 sen. Kita ambil ni. So di sini baris 1, baris 2. Ini adalah lajur 1. Okey, peringkat matrik apa? 2 dengan 2. Ini adalah 2 dengan 1. Okey, itu bolehlah. Okay. So peringkat matrik yang kita akan dapat ialah 2 dengan 1. Okey. Jadi sini. So kita akan dapat apa? Kita akan buat baris 1 dengan lajur 1. Satu lajur je. Baris 2 dengan lajur 1. Okey, ada dua penyelesaian aja. So di sini 5,000 darab dengan 1,500. Okey, ni darab ni tambah dengan tambah dengan 4,000. Ini dah selesaikan ya. So ini darab ini tambah dengan 4,000 darab ni. So dapat 5,000 darab dengan 1,000 dapat 7,500 tambah dengan 4,000 kali ni dapat ni ya. So 2,000 kali ni dapat ini. Dan 6,000 kali ini dapat ini. So, kita akan tambahkan. So, jumlah pelaburan Carrier dan Mashmut masing-masing ialah 10,780 dan 7,920.